Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa sanak saudara kami, dosa-dosa jiran tetangga kami, dan dosa-dosa guru-guru kami serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. InsyaAllah kalau kita doakan begitu, sebagai satu contoh lah ya, maknanya setiap hari ada orang mendoakan kita. Ialah kita kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan bila kita doa, dan Allah dah janjikan dia akan makbulkan doa kita. Maksudnya akhirnya sekali, insyaAllah kita semua akan bertemu di jannah nanti. Baik, kita teruskan tazkirah 5 minit berdasarkan buku beri 2 minit. Tetapi hari ini nak cerita yang santai dulu, dalam 2-3 minit. Yang pertama sekali, saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada seorang hamba Allah. Saya ingat 2 tahun ataupun 3 tahun yang lepas, saya adalah berjalan, mengadakan kuliah dijemput ke Terengganu. Tapi di sana saya hilang phone. Hilang phone di Dungun. Saya ingat lagi, di Dungun. Dan malam tu saya tulislah di Facebook. Bukan tulis cerita kehilangan phone tu sangat. Yang sebenarnya nak menceritakan bahawa ada siapa-siapa tak yang ada berhubungan dengan saya tentang kuliah dan tentang sebagainya, tolong hubungi saya sebab saya dah hilang phone saya. Pinjam phone Roza sekejap lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena beli phone barulah. Besoknya saya bangun, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni daripada JB. Dia kata dia hantar mesej. Dia kata, Prof, saya dah masukkan duit sekian-sekian. Tolong beli handphone untuk urusan dakwah, Prof. Ya Allah. Itulah pertama kali saya beli phone mahal sikit lah. Biasa saya tak dalam 1,000 je. Tapi pada 2 tahun yang lepas saya ada beli sebab bukan donation, dia bagi hadiah lah. Dan saya tambah sikit. Maka tuan-tuan dan puan-puan, phone itu telah berjasa banyaklah yang telah merencanakan perjalanan saya dan sebagainya. Tetapi semalam dah rosak lah. Okey, jadi saya dah beli dah. Sebab tu saya berani cakap ni. Kalau tidak ada pula orang bagi hadiah pula phone. Bukan saya nak hadiah, bukan jangan silap faham. Kadang-kadang orang silap faham ya. Jadi semalam saya dah beli phone baru dan hari ni kita cuba phone baru ni. InsyaAllah dia kena tengok sebab jenama dia lain, kita kena mula awal lagi saya dah testing dulu, takut-takut masalah teknikal. Tetapi terima kasih banyak-banyak puan kerana bagi hadiah phone dululah. Terima kasih. Baik. Tajuk hari ini ujian Maryam. Ujian Maryam ini dikhususkan kepada kaum wanita sebenarnya. Masa saya tulis ni, saya kata saya nak satu topik khusus untuk wanita. Dan dalam hidup kita ni, wanita memainkan peranan yang besar lah pada semua orang. Sama ada dia wanita ataupun lelaki. Tetapi wanita itu sendiri mempunyai peranan yang besar. Ataupun mempunyai kesan yang signifikan dalam hidup. Saya ambil contoh lah ya. Saya selalu berceramah dengan anak-anak di sekolah. Saya ceritalah, kisah you all semua ni ada tak dalam Quran? Mana ada? Saya kata, kisah saya ada dalam Quran. Dan bila saya cerita bab Amiru, saya kata kisah Amiru ni ada dalam Quran. Dan dia orang terpinga-pinga je tengok, betul lah Mamat ni. Macamlah hebat sangat kisah dia diceritakan dalam Quran. Tak, saya kata, cuba baca surah Al-Aqaf ayat 15 ya. Cuba tengoklah tuan-tuan cek ya. Dalam surah tersebut, ayat 15 tersebut, Allah menceritakan, dia kata apa? Ibu kamu telah mengandungkan kamu dengan susah payah. Kena buat baiklah dengan ibu kita. Dia telah mengandung kamu dengan susah payah. Kemudian masa nak melahirkan anak pun, melahirkan tu pun dengan susah payah. Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana Roza melahirkan Azrai. Saya menyaksikan dia melahirkan Amirul. Wih, teruk. Maksudnya dari sudut kita tengoklah dia punya nak melahirkan tersebut memang bersusah payah. Dan kalau Roza cerita dengan saya, dia kata macam nak putus nyawa. Macam nak putus nyawa lah. Si Sarah belah perut. Si Sofia sampai berbelit pusat. Macam-macam. Dan Sarah berbelit pusat. Jadi dia punya nak melahirkan seorang anak itu sangat berjuang. Dan
orang lelaki, anak lelaki tak tahu tu. Tapi perempuan yang orang perempuan juga akan beranak kan. Dan beranak pun dah tahulah itulah sama je dengan anak ibu kita. Maka pengorbanan dia, bukan pengorbanan juga, tetapi itulah yang telah dilalui. Maka sebab itu kalau kita tahu begitu, maka kita hormatlah pada ibu kita, jaga ibu kita. Dan saya sangat terkenanglah pada ibu saya, dia telah melahirkan 12 orang anak. Setahun satu sampai 13-14 tahun melahirkan seorang anak. Bayangkanlah penderitaan dia. Jadi sebab itu saya nak sangat berjumpa dengan mak saya di syurga nanti. Saya nak, ya Allah, Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, siapa lagi yang dalam hidup kita ni wanita yang hampir dengan kita? Bagi orang lelaki lah, saya, isteri saya lah. Dia sabar. Sabar contohnya macam mana, ini telah diceritakan dalam travelog haji ya. Dia ajak saya pergi haji tahun 2000 lagi. Tapi saya menolak. Saya kata saya tak nak pergi. Bukan alasan tak nak pergi tu macam mana. Saya kata haji ni untuk orang tua-tua je. Orang muda ni, kita ni lambat lagi nak mati. Tapi dia tak kata pun dengan saya, tetapi dia mengadu dengan Allah SWT. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, ya Allah. Aku nak pergi menunaikan fardu haji, ya Allah. Tapi aku nak pergi dengan suamiku, ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hatinya. 6 tahun dia berdoa macam tu. Dia tak mengata pada orang, dia tak cerita. Ya Allah, laki aku ni teruk sangat kan. Baik. Banyaklah kalau kita nak ceritakan tentang isteri ni. Orang perempuan, kalau dia kahwin, dia dah tukar dah perangai dia. Boleh kata ramainya macam tu lah. Kalau dah kahwin je, dia tumpukan pada keluarga. Orang lelaki belum tentu lagi. Kalau dulu kaki kita tarik, kahwin pun kaki kita tarik. Kalau sebelum kahwin main golf, lepas kahwin pun dia main golf. Kalau dulu dia memancing, lepas kahwin pun dia memancing. Dia boleh tinggal rumah 1 hari, 2 hari. Dia boleh, orang lelaki dia punya PL dia tu, dia macam tu. Tapi orang perempuan kebanyakannya, wanita kebanyakannya, bila dah kahwin dia menumpukan perhatian pada keluarga, menumpukan perhatian kepada suami. Tapi ramai juga wanita nafkah tak terima, mentang-mentang dia dah kerja. Ini saya dah sebut dulu. Tanggungjawab suami tersebut. Inilah perasaan-perasaan yang ada pada wanita. Siapa lagi? Yang wanita yang hampir dalam hidup saya. Kakak-kakak saya ada 12 beradik, 9 orang perempuan. Bawah yang adik-adik ni wanita ada, perempuan ada, yang kakak-kakak banyak. Siapa yang jaga mak saya? Siapa yang jaga ayah saya? Semasa dia orang sakit. Anak lelaki duduk merata-rata. Saya duduk KL. Yang duduk jaga adik-beradik perempuan. Sebab itulah saya selalu, engkau besar tinggi macam mana pun, dengan adik-beradik ni janganlah tunjukkan pangkat, janganlah tunjukkan kau ni kaya, banyak duit ke apa semua. Kakak adalah kakak. Ini yang penting. Dia orang menjaga ibu kita. Dan kita ni payah. Dan mak kita ni pun biasa nak duduk dengan anak dia lah bila dah tua. Dia tak nak duduk menantu. Jarang sangatlah ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak cerita tentang pengorbanan wanita ni, nak cerita kes-kesnya, ya Allah, banyak tak terhingga. Dan kita berharap suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan ibu kita terutamanya. Kita nak berjumpa dengan kakak-kakak kita. InsyaAllah. Tuan-tuan, sebab itulah bila saya tulis ujian Maryam ini, sebab dalam Quran ada satu surah tentang Maryam ini. Dan apakah ujian yang telah ditanggung oleh Maryam yang utamanya ya? Dia telah melahirkan anak tanpa bapa. Inilah ujian yang paling besar ya. Dan macam mana perasaan Maryam pada masa tersebut? Ya, tengok dalam surah Al-Imran, ayat Ali Imran, selalu sebut Al-Imran. Ali Imran ayat ayat 47. Okey, dia kata apa? Terjemahan dia kata apa? Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun?" Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka dia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu terciptalah ia. Selain daripada cerita ujian Maryam ini, nak ceritanya tentang kekuasaan Allah. Allah kata, lahir anak tanpa bapa. Lahir. Tapi masalahnya kita sekarang ni, kita lahirkan anak tanpa bapa juga. Tanpa bapa yang sah lah. Itu yang menjadi isunya sekarang. Sebab itu, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Dalam cerita Maryam ini, dia telah menunjukkan tentang kekuasaan Allah SWT. Sebab itu, apa saja yang kita muskilkan, apa yang kita terpendam dalam hati kita. Yang pertama sekali, mengadulah pada Allah. Kita mengadu pada Allah.
Dan Allah memberi jawapan kepada kita. InsyaAllah. Dan bila kita percaya yang bahawa Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, maka kebergantungan kepada manusia itu jadi less lah. Tak ada lah. Kita bergantung pada Allah, tetapi dalam proses tersebut, Allah akan membantu kita kadang-kadang melalui manusia. Baik, apa yang disebut juga dalam surah Maryam ini, Allah kata apa? Ingatlah ketika Nabi Isa ibu Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad. Maka tak kala rasul itu datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nabi Isa dah cerita aja, dah cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang kata, apa dia? Ini adalah sihir yang nyata tentang kisah Nabi Muhammad, tentang bagaimana apa yang berlaku. Dan kita juga yang sebenarnya secara tak langsung, kita tak percaya pada Nabi Muhammad secara tidak langsung. Ya, jangan silap faham pula ya. Maksudnya, apa yang Nabi suruh kita tak buat. Apa yang Nabi ajar kita suruh buat, kita tak buat. Banyak yang menentang macam gitu. Menentang secara, bukanlah secara totok semua. Memang tak percaya pada Nabi, tak percaya pada Allah. Tidak. Tetapi tingkah laku kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita merenung diri kita. Dan kita nak. InsyaAllah kita nak. Akhirnya sekali, kita dengan mak kita, kita dengan kakak kita, kita dengan adik perempuan kita, kita dengan anak-anak perempuan. Dan semua sekali lah akan bertemu di jannah nanti. Dan salah satu asas yang paling penting adalah dengan buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Dia nampak mudah, tetapi dia memerlukan kekuatan dalam diri kita. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Hari ini ada 2 lagi hadiah. Yang pertama, Rose AJ. Dan juga yang kedua, Mazlan bin Abdul. Semalam ada orang tetap juga ada yang hadiahkan ceritalah, dan dia mahu daku ke sana. Buku baru kami berdua dihadiahkan oleh saya dah lupa dah, tapi dia pun dah beritahu jangan sebut nama ya. Rose AJ, Mazlan bin Abdul Razak, kontak saya 0193154444. Minta maaf, handphone bunyi ton. Lupa nak off. Telefon baru tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.